Apabila beritahu Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq pemberi rezeki, rezeki ada yang haram. Dan hendaklah kita hindarkan yang haram ini. Yang haram itu sebagai ujian bagi kita. Okey? Rezeki memang ada yang haram. Dan hendaklah kita menghindarkan perkara-perkara yang haram. Apakah rezeki yang haram yang perlu kita hindarkan? Antaranya adalah riba. Riba haram. Judi. Judi haram Judi ni jangan kita ingat nombor ekor tu je. Judi ni pertaruhan juga judi. Okey. Pertaruhan tu iaitu seseorang apa nama? Kemenangan seseorang adalah semata-mata kekalahan seseorang. Tak boleh Kemenangan seorang adalah semata-mata kekalahan seseorang. Itu judi. Itu judi Okey, nanti ada bahasan kita. Tapi judi ni kemenangan seseorang adalah semata-mata kekalahan seseorang. Sebagai contoh, Okey, main golf ni, siapa kalah kena bayar Kena bayar. Itu judi, itu tak boleh Sebab kemenangan seseorang semata-mata kekalahan seseorang. Lain kalau ada pihak ketiga tolong tambahkan. Okey, tak apa. Saya tak ada kena dengan permainan ni, tapi saya tambahkan. Tak apa. Sebab itu ingat tak dulu ada fatwa pertandingan memancing. Ada yuran kemasukan, pertandingan mancing ada yuran kemasukan. Hadiah tu dibeli daripada duit yuran kemasukan semata-mata. Maka tak boleh, haram. Itu dikejudi. Tak boleh. Jadi fatwa kata minta cari orang lain tolong sponsorkan sikit. Sikit pun tak apa. Supaya tak jadi kekalahan seseorang semata-mata kemenangan seseorang semata-mata kekalahan seseorang. Tak boleh. Kita collect semata-mata yuran, okey, siapa kalah, daripada yuran ni diberi hadiah, tak boleh. Dia kena ada orang pihak lain tolong tambahkan. Sponsor tak apa, sebab sponsor tak ada kena-mengena dengan orang yang bertanding. Ini tak, walaupun kita bayuran, ada sponsor yang sponsor hadiah, kemenangan seseorang tidak semata-mata kekalahan seseorang itu. Mana ada orang lain yang bagi sponsor hadiah. Sebab tu waktu kes pertandingan pertandingan mancing tu fatwa suruh orang lain yang tak ada kena-mengena sponsor sikit. Itu tak apa. Jangan semata-mata daripada duit yuran tu. Itu tak boleh. Macam kita baik-baik abang-abang ayah saya main golf kan. Sampai kalah belanja makan tak boleh jangan tak boleh. Sama-sama tak apa. Kalah ke menang sama makan tak apa. Jom. Dua-dua dapat hadiah okey. Ada semata-mata kekalahan seorang adalah kemenangan seorang. Okey. Okey. Jangan ambil daripada semata-mata yuran penyertaan. Tak boleh. Kena ada orang lain tambahkan sikit pun tak apa. Okey. Apa lagi harta haram? Antara harta haram, harta yang tak pasti, uncertainty. Harta yang tak pasti. Harta tak pasti tak boleh nak dijadikan sebagai sumber. Contoh apa? Contoh macam pajakan yang tak pasti. Okey, saya ada kebun durian. Durian ni tengah berbunga ni. Bayar saya durian ni kalau jadi semua ni dia lebih kurang ada dalam 1000 kilo lah. So bayar 1000 kilo kat saya. Tak boleh. Benda tu tak pasti. Sebab belum tentu semua bunga tu jadi. Belum tentu semua bunga tu jadi. Uncertainty. Benda yang tak pasti tak boleh. Benda tu haram. Tak boleh Macam tu juga dengan contoh macam Okey. Kalau pajak yang bukan saya pajakkan katakanlah durian ni untuk 3 bulan kan. Saya pajakkan 5,000 lah. Tak ada kena-mengena dengan awak akan dapat awak akan untung, awak akan dapat 1000 kilo ni. Itu tak boleh sebab uncertainty. Tak boleh. Kalau macam pajak awak nak memang saja untuk sewa sebagai penyewaan. Tak apa. Ini benda uncertainty. Contoh kan. Kolam mancing. Kolam mancing. Kolam mancing ni awak akan dapat ikan lebih kurang dalam 10 kilo ni. So bayar saya 10 kilo dulu. Tak tentu lagi dapat 10 kilo. Berniaga macam tu uncertainty, tak boleh.
Tak boleh. Kalau anda kata okey, bayar ni memang yuran mancing 1 jam RM20 contohnya. Itu untuk sebab kolam saya. Kemudian apa yang awak dapat ikan, tu awak dapat pulanglah. Itu sebagai sewa penyertaan saja. Tak apa. Jangan cakap okey, ni awak akan dapat 10 kilo ni. So bayar saya 10 kilo, awak cari 10 kilo tu. Itu tak boleh. Uncertainty. Benda yang tak pasti. Benda saya tak boleh. Macam tu juga dengan yang forex. Kalau yang ditetapkan, okey, lagi 3 bulan harga mesti macam ni. Tak boleh. Sebab tu uncertainty. Benda yang tak pasti. Dalam bahasa Arab dengan gharar. Gharar ni benda tak pasti. Tapi kalau dianggarkan, okey. Satu perniagaan dalam Islam tak boleh statekan satu tetapkan keuntungan dia. Okey, fixkan ketetapkan keuntungan tak boleh. Kalau katakan, okey, awak berniaga dengan saya, invest kat saya janji keuntungan kita mesti 10%. So awak 5%, saya 5%. Tak boleh. Dia kena kebiasaannya untung tu dalam 5 ke 15% antara itu. Tu betul akad dia. Tak boleh terus tetapkan. Tak boleh fix tak boleh. Tak tu uncertainty atau gharar. Benda tu atau benda haram. Share boleh tak? Share boleh. Share memang boleh. Peratusan. Tapi tak boleh tetapkan, okey, ini mesti untung dia 10%. So untuk awak bagi saya 10,000, untungnya 10%, mana untungnya ada 1,000. Awak 500, saya akan 500. Itu tak boleh. Mereka kita nak yakinkan investor kita kata okey mesti dapat 3% ni. Atau mesti dapat 10%, tak boleh. Sebab dia kita tak tahu. Itu gharar, kita tak boleh janjikan benda tak pasti. Tak boleh janjikan benda yang kita tak tahu, kita tak pasti. So lebih kurang. Sebab tu kalau kita tengok akad daripada investment Islam walaupun bank, dia akan cakap okey, kalau untung dia 5%, macam ni untung dia. Kalau anda kata untung kita 10%, macam ni. Kalau untung kita 15%, macam ni pulangan kita. Dia tak fix macam tu. Dia biasa bagi 3-4 ke barang kalian. Antara lain apa? Mengambil harta dengan cara yang tipu, penipuan tak boleh. Okey, antara lain apa? Menahan hak tak boleh, haram. Ada nafkah. Kita tak bagi nafkah pada isteri. Kita rasa ada duit lebih. Duit tu haram digunakan tu. Sebab itu duit bukan duit kita. Kita satu orang dia tahan nafkah pada isteri, dia tak bagi nafkah. Kalau aku tak bagi nafkah pada isteri aku pun, pandailah isteri aku cari. Contoh kan? Jadi duit tu dia kata dia rasa dia ada lebih duit tu, padahal duit tu ada duit hak isteri atau hak anak. Dia tak boleh nak gunakan, haram hukum dia. Sebab itu duit nafkah isteri, nafkah anak. Benda yang kita tahan, tak boleh. Antara lain pekerjaan yang haram, hasil upah yang haram. Upah yang haram tak boleh. Okey, bagi 3,000 siap bungkus nak mukul orang pula kan. 3,000 siap bungkus. Okey, upah yang haram. Pelacuran tak boleh. Pelacuran itu upah yang haram. Upah yang haram. Pukul orang ke apa ke, upah yang haram tak boleh. Okey. Antara lain apa? Menjual barang yang haram tak boleh. Menjual barang haram tak boleh. Okey, menjual barang haram hasil itu adalah haram. Contoh macam jual arak berharam, keuntungan tu tak boleh. Okey. Rokok setengah negeri kata haram, setengah negeri kata makruh. Okey, kalau anda kata kita semampunya hindarkanlah. Katakan kita pengusaha kedai maknanya kedai runcit yang memang kita terpaksa ambil franchise. Kita tak boleh tolak benda rokok tu kena jual. Kita tak boleh cakap aku tak nak jual rokok. Itu syarat terima franchise tu. So kita dapat keuntungan, tolak terus. Yang benda-benda haram tu tadi tolak terus. Kita bukan tak boleh nak tolak semua sekali. Sebab tu memang syarat franchise dia. So yang tu kita tolak, jangan ambil untung dia. Ketepikan terus. Uruskan sebagai duit haram. Macam kedai-kedai buku yang franchise, setengah-setengahnya terpaksa jual buku agama lain. Tapi dia franchise, dia tak boleh cakap, aku tak nak jual lah benda ni, tak. Ini franchise. So jangan ambil untung daripada tu. Maknanya menjual benda yang haram. Macam tu juga sebenarnya benda-benda haram ni banyak juga kita terlibat macam upah yang haram tadi kan, atau jual beli yang haram. Upah yang haram contoh, kita pemandu teksi. Profession kita pemandu teksi. Etika pemandu teksi kat Malaysia tak boleh tolak pelanggan, tak boleh. Report salah di sisi undang-undang. Tiba-tiba naik pelanggan bacik-bacik berdua tu kan. Nampak memang beraya bukan kahwin. Boleh tak tolong hantar saya ke hotel situ, hotel sini. Etika tak boleh tolak.
kita pun hantar duit tu uruskan sebagai duit syubhat atau duit haram. Tolaklah kita punya minyak ke apa semua, tapi jangan ambil untung betul. Kan? Itu cara pengurusan. Kita belajar kita mungkin tukang sebagai tukang jahit. Etika profession kita tak boleh tolak tukang jahit. Mana boleh kan? Tapi datanglah kan, boleh tak betulkan skirt saya ni, skirt saya kan. Etika tak boleh tolak. Etika ada. So ambil buat tapi ketepikan. Duit tu jangan diambil sebagai makan. Ketepikan sebagai duit syubhat. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sama juga sebab sebenarnya dalam sudut pelakon saya mengendalikan juga usrah bersama dengan artis-artis, terutama artis nak hijrah. Soalan yang selalu ditanya adalah macam mana ustaz, saya terpaksa ikut skrip, saya terpaksa ikut skripnya, semaksimal mungkin tinggalkan, tapi kalau tinggal itulah kerjaya dia. Setakat ni pula maknanya penerbit-penerbit belum ramai Islamik lagi yang buat filem Islam kan, belum ramai lagi. So maknanya ketepikan sebagai duit syubhat yang bahagian-bahagian itu. Hati jangan redha, kan? Tapi ketepikan sebagai duit syubhat. Jangan kita ambil bahagian tu, jangan ambil lah. Kan? Sebab dia memang profession macam tu kan. Maknanya boleh nanti pindah, tak boleh tahan dulu, tapi hati jangan redha dan ketepikan duit tu. Macam juga kita punya yang penerbangan orang yang bekerja dengan sektor penerbangan. Penerbangan dalam kata terbang tu ada arak. Dia bukan kerja bawa arak, tapi terpaksa tolak. Macam mana ni? Kan? Terpaksa hidang juga arak. So hati jangan redha, ketepikan. Lebih kurang dalam mungkin 10% ke 5% ke kerja tu kita ijtihad kita ketepikan. Jangan ambil gaji tu. Ketepikan sebagai wang syubhat.